9 baris daripada atas. Ini muka surat yang ke 48. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Kitab Rumi 45 muka surat 45. Kitab Rumi muka surat 45, Rumi muka surat 14. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'an bi ilmihi fid dharain amin. Wal iradatu, dan sifat iradah. Jadi kita dah bincang 7 sifat. Hak ni masuk sifat ke-8. Mana dia 7? Wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyam ta'ala binafsih, wahdaniyah, qudrah, dan hari ini iradah. Wal iradatu, dan sifat iradah. Dan erti iradah itu kehendak. Maka tulis di bawah yang tepat terjemahannya iaitulah sifat berkehendak. Iradah yakni sifat berkehendak. Tu kita terjemah kepada makna sifat. Sifat berkehendak, tugasnya berkehendak menentukan sesuatu. Hasilnya semua ni di dalam kehendakan, di dalam ketentuan Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala menentu segala-galanya daripada sifat berkehendak Allah Ta'ala yang mulia, yang sempurna. Baik, ini di antara akidah yang wajib kita iman. Sebab apa? Sebab disebut Allah Ta'ala berfirman dalam ayat Al-Quran, Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala buat apa yang ia nak, apa ia mahu. Wal iradatu, dan sifat iradah, dan erti iradah kehendak. Tulis di bawah tu yang tepat terjemahannya iaitulah sifat berkehendak. Baik. Dan hakikat iradah itu iaitulah sifat iradah Allah Ta'ala yang sempurna itu pada zat Allah Ta'ala, yakni ada pada diri Allah Ta'ala. Itu kita beriman. Itu semua kita dah faham, semua telah kita maklum. Kita dah ulang banyak kali dah. Mesti kita yakin Allah Ta'ala ada sifat iradah di diri Allah Ta'ala itu. Berdasarkan kepada nas tadi. Di antaranya, Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala buat apa yang ia nak. Baik. Dan hakikat iradah itu pada zat. Iaitu ada pada zat, ada pada diri Allah Ta'ala. Baik. Ya iradah satu sifat yang qadim, iaitulah sedia. Itu wajib kita kena beriman macam tu. Iradah Allah Ta'ala ni sedia, bukan baru. Itu semua kita maklum. Iradah Allah Ta'ala sedia, bukan baru. Jadi kita yakin dalam hati kita adanya sifat iradah di diri Allah Ta'ala. Sifat iradah Allah Ta'ala itu sedia. Lagi pula wujudiyah, sifat yang jenis ada. Iradah ni ada di Tuhan. Iradah ada di diri Allah Ta'ala. Kalau makhluk, contoh, manis ada di gula, masin ada di garam. Kita bincang sifat iradah Allah Ta'ala ada di diri Allah Ta'ala. Maka kita beriman adanya iradah di diri Allah yang pertama. Yang kedua, iradah Allah Ta'ala itu sedia, bukan baharu. Yang ketiga, iradah Allah Ta'ala itu sifat wujudiyah. Sifat
yang jenis ada sungguh-sungguh di diri Allah Ta'ala itu. Kalau makhluk, contohnya macam manis ada di gula, asin ada di garam. Sifat wujudiyah itu yakni sifat iradah yang ada tu, yang wujud sah dipandang dengan mata kepala, berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Baik. Jadi sekiranya Allah Ta'ala buka hijab dekat kita, kita boleh tengok. Tapi Allah Ta'ala bagi kita tengok kerana perkara gaib. Tapi kalau Allah Ta'ala nak bagi kita tengok, boleh tengok iradah Allah Ta'ala itu. Itu namanya sifat wujudi. Jadi kita yakin iradah diri Allah, iradah Allah sedia, iradah Allah Ta'ala itu, dan iradah Allah Ta'ala dirinya tu memang ada sungguh. Memang ada sungguh yang dinamakan sifat wujudiyah. Memang wujud. Baik. Itu kita maklum. Itu mudah ya. Yang sah dipandang dengan mata kepala ni sekiranya Allah Ta'ala hijab. Berdiri yakni ada itu dengan zat Allah Ta'ala titik dekat tu. Jadi ada iradah tu di zat Allah Ta'ala. Baik. Dengan iradah itu, ni takluk, ni tugas, ni kerja. Tiap-tiap sifat ma'ni semuanya bertugas. Semuanya ada tugas. Semuanya ada tugas. Kecuali hayat. Macam mana? Qudrah kerjanya buat makhluk. Iradah menentukan. Ilmu mengetahui sekalian maklumat. Sama mendengar. Basar tugasnya melihat. Kalam tugasnya bertitah, berkata-kata. Itu tugas. Sifat berkehendak ni dia ada tugas dia. Kita tengok. Yang dengan iradah itu. Dengan iradah itu Allah Ta'ala tentukan segala mungkin. Tugas iradah ni memilih, menentukan sekalian makhluk, sekalian mungkin ni sejak daripada azali lagi. Contoh macam mana? Kita berhimpun hari ini. Sebelum ni kita tak tahu bila nak boleh balik. Takdirnya pada bulan 11, pada bulan 10, 1 hari bulan 10, kita dah kedah daripada fasa yang pertama tukar kedua. Takdirnya pada 1 Rabiul Awal kita boleh merantau mana? Hari Jumaat juga. Hari Jumaat 1 hari bulan 10 kita tukar fasa 2. Lepas tu pula duk seminggu lebih. Hari Jumaat juga, pasal hari Jumaat juga 1 Rabiul Awal kita boleh merantau ke mana-mana. Boleh tak sekat. Takdirnya 10 Rabiul Awal maka sudah rapat sah. Kemudian 11 Rabiul Awal kita tukar kepada fasa yang ketiga. Ini Allah Ta'ala membuat kegembiraan kepada kita dengan dekatnya bulan kelahiran junjungan mulia kita Habibuna Mustafa, kekasih agung kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala dah tentu dah sejak daripada azali. Kita masa tu kita tak tahu bila lah kat 2 tahunan. Sat PKP buka katuk, fasa pertama jadi fasa yang kedua dan seumpamanya. Maka takdirnya berhimpun pada hari ini. Bila Allah Ta'ala nak? Sejak daripada azali. Sejak daripada azali lagi. Baik.
Tu cikgu yang macam mana? Cikgu Ang kata jalan. Kita kan insya-Allah kita jalan. Kalau tak bila nak jalan? Maknanya ramai ke tak ramai ke jalan dulu. Kalau tak jalan bila tak mula. Dia lagu tu. Baik. Jadi alhamdulillah semua ini ditentukan oleh Allah Taala sejak daripada azali. Dengan Allah Taala tentukan mungkin, iaitu sekalian mungkin ini. Dengan setengah daripada barang yang harus atasnya atas mungkin. Macam mana? Contoh, kalau Allah Ta'ala nak sesuatu itu, maka tinggal yang lain. Contoh, Allah Ta'ala nak kita pada pagi ini duduk di dalam Masjid Sultanah Bahiyah. Maka tak duduk tempat lain. Kita tak tempat lain kerana Allah Ta'ala nak sejak dari sekian tarikh pada hari ini, kita ni berhimpun di dalam masjid. Maka tidak di tempat lain. Itu maknanya Allah Ta'ala menentu sebahagian dan di atas sebahagian yang lain. Kalau Allah Ta'ala nak, maka tinggal yang perkara. Gitu maksud dia. Maka dengan contoh, almarhum Abuya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala, guru yang kita kasihi, isteri ada di Kedah, rumah ada di Kedah, di Banjar pun ada. Takdirnya balik bulan Syawal, terus dia rasmi tafiz baru. Dan dia buat, almarhum rahimahullah ta'ala lukis dalam plan, ini kawasan kuburan. Kemudian hak masjid lama tu dah ada dah, ibu Abuya, kemudian keluarga-keluarga Abuya dan orang yang penting yang mendirikan pesantren Yasin. Lepas tu hak satu tu kosong. Ni lot yang pertama ni tak ada siapa-siapa. Jadi anak murid tanya, Abuya hak yang pertama ni untuk siapa? Abuya diam, dia senyum. Dia kata, untuk orang yang mendirikan pesantren ni. Takdirnya, dia balik bulan Syawal, buat tafiz. Kemudian, dirasmi 22 hari. Takdirnya, Abuya kata, dia nak duduk di dalam alam barzah ni, berjiran dengan orang yang baca Quran, supaya dia mendengar orang baca Quran. Maka Allah Ta'ala bagi pada almarhum rahimahullahu ta'ala yang sangat berjasa menyebarkan ilmu turas, terutamanya kitab Imam Ghazali, terutamanya kitab Syekh Abdul Samad Palembang, terutamanya Burdah Imam Busiri rahimahullahu ta'ala. Maka Allah Ta'ala bagi kepada beliau, iaitulah perjalanan yang begitu mulia, keadaan husnul khatimah. Sebelum Abuya rahimahullahu ta'ala koma, dia sembahyang berjemaah dengan anak-anak murid kesemuanya. Walaupun sakit, tetap jemaah. Kalau tak boleh pergi masjid, maka Abuya panggil untuk anak-anak murid berjemaah bersama-sama dengan beliau. Jadi sebelum sehari nak koma tu, dia pergi sembahyang. Pergi sembahyang. Berjemaah. Takdirnya pada 20 baru ni, maka pada 30 hari bulan dijemput oleh Allah Ta'ala ke alam baqa', ke alam barzah. Moga-moga Allah mengangkatkan darjat seluruh dosa beliau dan ditentakkan bersama siddiqin, salihin, dan moga-moga Allah Ta'ala memberi kepada almarhum Abuya Syekh Muhammad Abuya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam syafaat Nabi kita yang agung sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga mendapat kerehatan di dalam alam barzakh sana. Habis. Jadi sebelum Ramadan, seolah-olah Abuya buat majlis untuk anak-anak murid di Kedah. Lebih kurang 10 kali kalau saya tak silap, Cikgu Ang Pompi tiap-tiap hari Jumaat malam Sabtu. Dia ni ubat segala kesakitan dia iaitu burdah.
Ubat doktor ambil makan. Itu ikhtiar. Jadi ubat kerohanian beliau bila mendengar burdah pujian kepada Nabi SAW, daripada dia boleh duduk berjalan dalam 10 minit, tapi dalam burdah kadang-kadangnya 20 minit dia boleh berdiri. Macam orang tak sakit. Seolah-olah dia meninggalkan buat majlis itu sebagai untuk memberi ke murid yang berada di Kedah Darul Aman. Tiap-tiap minggu Abu Ya buat meraihkan anak-anak murid yang. Kemudian pada bulan Syawal pulang Banjar, dia bercita-cita, dia kata kalau boleh nak mati umur 63 dan nak meninggal bulan Rabiul Awal. Allah Ta'ala bagi ke semuanya, rahimahullahu ta'ala. Baik, itu maknanya semua itu telah ditentukan oleh Allah Ta'ala sejak azali. Tentu setengah daripada setengah yang lain. Maknanya Abu Ya meninggal di Banjar, tidak di Kedah. Walaupun rumah gitu. Itu contoh. Tentukan mungkin dengan setengah daripada barang yang harus atasnya atas mungkin itu. Maka dengan perkataan sonnaf, dengan iradah itu Allah Ta'ala tentukan mungkin. Allah Ta'ala tentukan mungkin isyarah, yakni memberi isyarat kepada takluknya takluk iradah yang tanjizi qadim. Baik, maksudnya semua mungkin, semua takluk ni telah ditentukan oleh Allah Ta'ala sejak daripada azali. Bukan baru dah, sejak daripada azali. Maka yang Allah Ta'ala tentu sejak daripada azali itu namanya takluk iradah yang tanjizi qadim. Semua perkara ni telah ditentu dah pada azali sebelum daripada ada apa-apa makhluk. Itu maksudnya, maka dengan perkataan, yakni perkataan musannaf, dengan sifat Allah Ta'ala isyarah, yakni memberi isyarat kepahaman kepada kita kepada takluknya takluk iradah itu yang tanjizi qadim. Yakni Allah Ta'ala tentu sejak daripada azali lagi. Kita apabila jadi benda tu baru kita nyata, oh hak ni hak Allah nak. Oh hak ni hak Allah Ta'ala tentu. Macam ni hak Allah nak sejak pada azali. Adapun Allah Ta'ala tentu segala-galanya sejak daripada azali. Habis. Maka iaitu iradah ditentukan, ditentukan oleh Allah Ta'ala pada azali. Azali yakni sebelum daripada ada apa-apa makhluk. Tak ada apa lagi makhluk ni. Ada muna al-azali wajibun. Tidak ada makhluk ketika azali itu wajib. Tidak ada makhluk ketika azali. Bila ada makhluk ni, iaitulah pada masa imkan, masa mungkin makhluk ada, iaitulah apabila Allah Ta'ala jadikan nur Nabi kita, maka bertukarlah daripada azali kepada masa imkan, masa yang mungkin, yang harus makhluk dijadikan. Baik. Maka itu ditentukan, yakni menentukan oleh Allah akan segala sesuatu itu bila? Pada azali. Sebelum daripada ada apa-apa makhluk, Allah Ta'ala dah nak, Allah Ta'ala dah pilih, Allah Ta'ala dah menentu dah apa sahaja yang dikehendaki akan sesuatu. Semua sesuatu ditentukan oleh Allah Ta'ala dengan setengah daripada barang yang harus atasnya atas mungkin itu. Baik. Jadi kalau Allah nak macam ni, tak macam ni. Kalau nak macam ni, tak macam ni. Ikut apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, apa sahaja Allah Ta'ala boleh buat.
Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah, Allah buat. Apa yang tidak dikehendaki, maka Allah tak. Gitu. Ini maklum. Kita semua dengan perkara ni. Jadi benda-benda yang macam ni lah menjadi ketenangan kepada seseorang hamba Allah Ta'ala apabila adanya penghayatan iman. Serabut lah kita kata ni dengan COVID-19 ni. Tapi mana pun tak boleh takut macam-macam. Kehidupan mesti diteruskan. Macam mana muamalah kita diajar oleh Islam kepada kita. Kalau sakit, tak payah main masjid. Uzur. Uzur kerana hujan, kerana sakit. Jadi kalau kita sakit, demam, batuk, kita duduk rumah sakit, kuarantin. Sebab apa? Utamakan memberi rahmat kepada lain terlebih utama daripada kita ni mementing diri kita sendiri. Nah, kita nak main jemaah dapat pahala. Tapi oleh kerana kita tahan lebih afdal daripada kita main kerana takut orang lain sakit pula. Ada sakit di rumah lah. Tapi tak mau ikut. Itu hawa nafsu. Almarhum Pak Tihmat rahimahullahu ta'ala. Dia duduk di pondok. Masa PKP tu semua tak boleh rentah negeri. Tapi dia perkecoh surat. Contohnya menyega. Guna surat menyega tu mari jumpa Tok Guru daripada Kuala Lumpur. Tak puas hati kalau tak salam. Salam Tok Guru. Peluk Tok Guru. Akhirnya takdir Allah Ta'ala di atas hawa nafsu itu menjadi asbab kepada Tok Guru terkena COVID. Nah, itu asbab hakikat Allah Ta'ala. Tetapi cara muamalah kita di atas sesuatu perkara itu telah diajar oleh Islam kepada kita. Maka Allah Ta'ala uji kekasih dia. Nah, kepada awliya kekasih dia. Maka takdirnya semua menjadi di dalam pondok tu positif COVID. Tok Guru pi lebih kurang 4 hari. Takdirnya sebelum nak meninggal, Tok Guru siap semua. Dia minta tolong dia nak semayang Isya. Tu semayang Isya dia terakhir. Maka siap-siap semayang. Ke 12 lebih meninggal dunia. Saya tak ingat tarikh. Siapa pun anak tak lepi oleh kerana kuarantin pakai gelang belakang. Allahu Akbar. Hanyalah seorang saja yang boleh pergi. Itu pun sebab dia duduk luar pada pondok, Ustaz Isamuddin. Hak lain semua tak boleh pergi. Hak lain semua kena duduk di pondok. Tetapi Alhamdulillah, mati dalam keadaan tidak tinggal solat, husnul khatimah. Dan SOP semuanya tak boleh tayamum di atas jasad. Tetapi takdir Allah Ta'ala, specialnya Allah Ta'ala hadiah kepada kekasih dia ni. Doktor rasa sayang, kesian, hormat kepada ulama ni. Doktor di Kuala Nerang tu, dia pakai sanitizer semua, pakai semua. Maka dialah yang mentayamumkan Tok Guru di muka dengan tangan di atas jasad Tok Guru yang mulia. Jadi kita tengok, no? Tu hak kita tengok, hakikat hak Allah Ta'ala buat kita tak faham. Di sebalik apa yang Allah Ta'ala buat. Apabila Allah Ta'ala uji seorang kekasih dia, Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa, menaikkan darjat di sisi Allah, walaupun tak dimandi, walaupun tak boleh keluarga hantar, maka insya-Allah Allah Ta'ala akan memberi ganjaran baik akhirat kepada beliau. Dan Allah Ta'ala mengangkatkan darjat beliau. Rahimahullah Ta'ala. Itu iman yang kita yakin. Apa sahaja ketentuan Allah Ta'ala itu ada hikmah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Di sebalik musibah adanya rahmat. Di sebalik musibah adanya kasih sayang Allah Ta'ala itu. Maka tenang. Selesai. Kalau kita sihat-sihat mati pun, kalau orang boleh mandi, kalau kita dosa banyak tak ada taubat pun buat apa? Kalau duk sakit ingat Allah Ta'ala, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah. Nah,
Bukan kata hak-hak 3-4, saya hak kena 11 hari, Allah Ta'ala uji juga nak bagi rasa. Habis satu rumah. Sampai anak-anak bayi, hak baru tu pun kena COVID semua. Ingat mati. Ingat mati. Itu Allah Ta'ala buat hikmah kepada kita untuk kita ni insaf. Maknanya kita ni kedil, kita ni dhaif, kita ni hina, kita ni tak mampu, melainkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu iman kuat. Allah Ta'ala buat kepada Tok Guru hak kena macam tu. Allah. Dia nak pergi hospital almarhum Pak Tihmat, dia semayang maghrib berjemaah pakai kemas yang elok sangat dia pakai pada hari itu. Gambar anak dia bagi kat saya. Pakai serban. Kemudian dia kata, Abah, ni nak kena pergi hospital, kita ikhtiar supaya moga-moga Allah Ta'ala bagi kesembuhan. Terus dia angkat tangan doa, redha. Ambulans ambil, pergi ke hospital, maka lebih kurang 3-4 hari, maka Allah Ta'ala jemput ke alam baqa. Gitu. Baik. Ni kita ni duduk di akhir ni, maka kita berdoalah supaya Allah Ta'ala selamatkan kita dan jauhkan kita daripada segala keburukan fitnah akhir zaman yang lebih dahsyat daripada apa yang berlaku daripada musibah COVID ni. Ni COVID baru, Dajjal tak mari lagi. Maka kita tenang, redha, sabar, mohon pertolongan daripada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita kesemuanya, zahir dan batin kita. Baik. Jadi semuanya Allah Ta'ala tentu tu dengan setengah barang yang harus atasnya, atas sesuatu itu. Dan tidak bagi iradah itu takluk tanjizi hadis. Bukan. Bukan Allah Ta'ala baru nak, bukan. Tu kita. Kita ni nak sesuatu tu kita baru nak. Contoh nak minum air. Kita nak buka tudung, kita nak tuang. Baru ke semuanya. Adapun Allah Ta'ala, apa yang berlaku semua ni, bukan baru Allah Ta'ala kehendak, tetapi sejak daripada azali lagi. Dengan ilmu Allah Ta'ala yang sempurna itu. Baik. Dan tiada bagi iradah itu takluk tanjizi hadis pada qaul yang tahqiq, pada qaul iaitu pendapat ulama yang muktamad. Habis. Hanyalah ibraz takluk tanjizi hadis. Ibraz yakni menimbulkan benda itu. Sampai masa Allah buat, sampai masa jadi, sampai masa Allah buat, menimbulkan perkara itu. Maka nyatalah kita faham. Jadi apa kita bincang? Iradah. Macam mana kita nak pegang di hati, nak beriman? Adanya iradah di diri Allah, sedia iradah itu tidak baharu. Adanya wujudiyah, adanya sifat itu di diri Allah Ta'ala. Maka dengan iradah itu Allah Ta'ala menentukan sesuatu segala-galanya daripada makhluk ini. Baik. Itulah orang yang arif billah. Mereka tenang dengan apa sahaja yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Kalau nikmat, sentiasa syukur. Kalau dia datangkan ujian, tetap mereka itu tenang dan mereka sabar di atas perkara itu. Jadi Abu Ya bagi tahu kepada anak murid, saya dah 3 kali sakit yang perut. Kali yang pertama saya mohon kesembuhan. Kali yang kedua saya mohon kesembuhan. Kali yang ketiga ni saya malu dah nak minta kepada Allah Ta'ala. Makna seolah-olah dia dah rasa untuk bersedia membuat persiapan ke alam barzakh. Kali ni malu dah dia kata. Kali ni dia tak minta dah. Dia malu dah. Maknanya dah dia rasa untuk membuat persiapan supaya betul-betul membuat persiapan ke alam barzakh itu.
rahimahullahu taala. Habis. Baik. Itulah orang-orang arif billah ni dia tenang. Sakit pun dia tenang, sabar. Sihat pun dia syukur. Nah, ada makan dia syukur, tak ada makan dia sabar. Tapi kita macam mana? Tak ada makan, perongoi. Main dengan lapak ni mengamuk. Anak-anak kita cakap habis. Maknanya jauh lagi makrifah kita kepada Allah Ta'ala. Moga-moga dengan keberkatan kekasih-kekasih Allah Ta'ala, guru-guru kita yang telah berjaya berjalan di atas jalan keredaan Allah. Moga-moga Allah Ta'ala masukkan sifat mereka itu diberikan kepada kita juga, iaitulah keteguhan iman, keteguhan hati, makrifah kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar makrifah. Ni kadang-kadang baca kitab tauhid 20 biji tapi perongos tak habis lagi. Kenal Allah? Tak kenal. Na'udzubillah. Duduk peleceh orang, kata dia aja betul. Lagi tak kenal. Orang ni tak betul, orang ni tak betul. Dia aja betul. Tak kenal. Na'udzubillah. Orang yang kenal Allah Ta'ala ni diam. Baik. Alhamdulillah, syukur. Kalau diberi musibah, sabar, diam. Gitu. Tu orang arif. Orang yang kenal Allah Ta'ala itu, mereka diberi sakinah, ketenangan, yakni seolah-olah disegerakan syurga bagi mereka itu di atas muka dunia. Tak ada sabut. Tak ada sabut. Berbeza dengan kita. Nak cari ketenangan, buat mana? Jom pergi kelah tepi yang terjun. Nak cari ketenangan, jom kita pergi pantai mana-mana. Tu kita. Apabila pergi balik, tak tenang pula. Letih, nak kena basuh baju. Serabut pula. Tu kita. Tetapi orang yang arif, bukan macam tu. Sentiasa hati mereka mengingati Allah dan merasai syuhud. Apa sahaja didatangkan oleh Allah Ta'ala, ditentukan oleh Allah Ta'ala. Sama ada yang baik, syukur. Sama ada musibah, sabar, redha. Maka tenanglah hati mereka itu dengan Allah Ta'ala. Baik. Itu orang panggil mahabbah. Mahabbatullah. Kasih cinta kepada Allah Ta'ala itu tenang. Kita ni hamba, apabila Tuhan suruh, buat. Walaupun letih, buat. Dengan seronok. Tetapi apa yang kita duk buat lah ni, dengan paksa. Hoi, zuhur ni. Monti-monti mayang. Selesai. Paksa. Tapi orang yang mahabbatullah, tenang mereka dalam solat. Kalau boleh nak solat, sentiasa. Kalau boleh nak solat, lama. Itu bezanya kita dengan mereka. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita keberkatan ilmu, kefahaman. Dan moga-moga Allah Ta'ala beri kepada kita rezeki makrifah. Seperti mana Allah Ta'ala berikan kepada ulama-ulama, guru-guru kita. Dan Allah Ta'ala berikan kepada kekasih-kekasihnya. Moga-moga Allah Ta'ala beri juga kepada kita. Habis. Itu cerita Syekh Qadir Mandili. Duk ngajak dalam Masjid Mekah. Kecil manis, kaki berlubang, darah menitik. Tak. Mengajak juga. Hemah dia. Kerana dunia ni tak ada kerehatan bagi mereka. Rehat dalam kubur. Bagi mereka ni rehat dalam kubur. Dunia ni tak ada istilah rehat. Maka redha, syukur apa yang Allah Ta'ala buat. Meneruskan kehidupan seperti biasa. Maka dengan penghayatan itulah, maka yang dikatakan suhbah anak-anak murid, maka diturunkan kepada anak-anak murid yang lain. Tok Isaleh, dia kata selagi aku ada akal, ada nyawa, ada suara, aku nak mengajak sampai mati. Walaupun tak boleh pergi surau, duduk di atas katil, tarik mikrofon pergi ke rumah, mengajak juga sampai mati. Sebab apa? Kerana mereka mengambil, dipindahkan sifat daripada penghayatan guru itu kepada guru. Itu bezanya kita duduk online dengan majlis. Tak sama.
Online ni boleh mengambil ilmu. Tetapi nak mengambil hal guru itu, dia kena suhbah. Tengok Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah apabila sakit. Mai selawat kepada Nabi macam dia lupa sakit dia. Dia lupa sakit dia. Apabila dia tenggelam dengan pujian kepada Nabi, dia kata, izinkan saya beri masa untuk asyik dengan pujian kepada Nabi. Saat lagi kita sembang nak. Saya nak menghayati dulu. Maka dia cintanya kepada Nabi SAW itu hal, namanya hal. Tak boleh dapat dengan pelajaran daripada kitab, tetapi itu sifat yang dipindahkan oleh Allah daripada guru kepada guru. Sifat yang dipindahkan daripada guru kepada guru, hal yang ada pada guru itu, yang Allah Ta'ala khususkan kepada mereka. Maka kalau kita suhbah, duduk berkawan dengan mereka, maka moga-moga kita dapat sifat itu. Ini penting suhbah dengan orang-orang yang baik, terutamanya ahli ma'rifah. Saya ni jenis kalut. Jalan dengan Tok Haji Rifai rahimahullahu ta'ala. Bawa dia pergi Kelantan, ada majlis maulid. Perhimpunan ulama di Kelantan. Takdirnya, Tok Guru kata, dah panditia di sana tu, dia tak terabak sikit. Kita jadi takut Tok Guru terasa. Saya kata, Tok Guru minta maaf lah. Apa lebih kurang. Majlis ni majlis mereka jemput kita tak tahu macam mana. Minta maaf. Tak jadi macam ni. Tak apa, dia kata. Tenang, senyum. Berhenti di kedai. Dia kata, malam ni saya mengajar kuliah di pondok. Kita pun jadi sabut dah. Kok mana ni? Dengan masa ni kalau kita tengok, nak kuliah maghrib di pondok memang tak ada dah. Tak ada dah ni. Tu memang tak ada. Dia kata apa? Tak apa. Ada. Tak ada. Dia senyum. Ada. Tak ada. Itu Tok Guru Haji Rifai dapat hal itu daripada gurunya, iaitulah Tuan Guru Haji Omar Zuhdi. Tak kalut. Ada. Tak ada. Tak apa. Tak pongoi. Tak marah. Tak mengamuk. Itu sifat yang ada pada arif billah. Hak mana Allah Ta'ala tentu itulah. Ada, tak ada, tak usah kalut. Ingat tarbiyah dengan hal ini lebih daripada tarbiyah kita ni mendapat ilmu secara belajar kitab-kitab ini, tetapi dengan hal mereka itu menyebabkan sampai ke mati kita ingat. Sampai ke mati kita ingat. Begitu juga dengan babak yang sepanjang. Ini kita orang muda dah pandai. Baba, depa ni buat kerja atok susun mentadbir dalam bab agama ni nampak macam ni je. Baba kata, yang kalah itu, yang mengalah itu bukan erti kalah. Yang mengalah itu bukan erti kalah. Yang diam itu bukan erti tak betul. Dan yang tu maknanya tarbiyah, maknanya dia nasihat kita tu supaya berlapang dada dengan apa yang ditentukan oleh Allah, pandang kebaikan, bukan pandang keburukan sesuatu perkara. Maknanya depa pesan kepada kita, jadilah mata lebah. Nampak elok semua. Mata lebah ni dia cari bunga. Hak busuk dia tak nampak. Tetapi kalau mata lalat, bunga ada tepi pun dia tak mau. Yang dia nampak benda-benda yang buruk. Jadi kita pun begitulah ditarbiyah oleh guru-guru kita, nampak hanyalah kebaikan. Jangan kita melihat keburukan. Tengok orang ni, ada kebaikan. Cari alasan kepada kebaikan. Nampak macam tak baik, lawan. Cari kebaikan yang ada pada dia. Barulah kita ni yang dikatakan dapat makrifah itu.
Maknanya semua Allah Ta'ala tentu, yang baik, yang tak baik. Tetapi semuanya ada hikmah. Tak baik diukur dengan syariat. Yang baik itu diukur dengan syariat. Maka yang tak baik itu kita ubah menjadi baik. Berdoa supaya menjadi baik. Bukan kita melaknat, menghina sesuatu perkara yang tidak baik. Itu maknanya pandangan ahli makrifah mendidik supaya hati kita tu redha apa sahaja yang ditentukan oleh Allah kepada sesuatu itu. Yang tak baik kita doa bagi jadi baik. Baik. Atau berjayanya orang-orang dulu berdakwah kepada masyarakat kita. Dia tak terus hukum. Dia berdakwah dengan kasih sayang. Dia dakwah dengan kasih sayang. Oh, dia tak main ni, tak boleh ni, haram ni, tak boleh ni. Masuk neraka ni. Lagi jauh orang. Contohnya, budak-budak yang tak belajar, tak solat. Kita kata haram ni, ahli neraka ni. Lagi dia jauh pada kita. Dia kata apa yang syadid sangat ni? Apa yang mereka ni duduk kasak dengan kita ni? Maknanya. Tapi kalau kita kata, ni nikmat Allah Ta'ala jadikan kepada kita. Semuanya Allah Ta'ala mentadbir kita, bagi rezeki kepada kita, bagi kita hidup, bagi kita nikmat. Maknanya kita menarik dengan secara bil hikmah kepada sesuatu itu. Baik. Jadi semuanya ditentukan oleh Allah Ta'ala sejak daripada azali, bukan baru. Maka setengah ulama dinamakan ibraz, yakni takluk tanjizi hadis. Sampai masa Allah buat. Sampai masa Allah Ta'ala buat apa yang dikehendaki. Maka nyatalah kita faham daripada yang demikian itu bahawasanya yang berbekas pada menjadikan dan meniadakan itu zat. Ini kena jaga elok-elok. Semata-mata zat, yakni diri Allah semata-mata yang menjadikan. Jadi macam ni, dia nak abang apa kat kita? Hak tentukan segala-galanya diri Allah. Yang buat segala-galanya diri Allah Ta'ala. Itu yang tepat daripada apa yang wajib kita kena i'tiqad. Pasal apa? Takut kita kata khudrah yang buat bukan Allah Ta'ala. Salah. Boleh jadi syirik. Boleh jadi salah i'tiqad. Kita kata khudrah bukan Allah. Khudrah dia buat. Salah. Yang benarnya Allah Ta'ala yang buat. Kerana Allah Ta'ala bersifat dengan khudrah itu. Itu betul. Maknanya diri Allah Ta'ala buat. Macam kita lah. Cakap macam mana? Siapa buat yaktan ni? Saya. Kita buat. Pernah tak kita kata? Siapa buat yaktan ni? Tenaga saya buat ni. Orang tak bercakap lagu tu. Saya buat. Diri kita yang buat. Pasal apa buat? Kerana diri kita ada tenaga. Siapa yang menentukan makhluk? Allah Ta'ala dengan adanya iradah pada dirinya. Siapa yang buat makhluk? Allah Ta'ala. Oleh kerana adanya kudrah di dirinya. Yang buat tu diri Allah Ta'ala, bukan sifat tu. Itu halus. Halus dia terang kepada kita yang menjadikan sesuatu itu, yang menentukan sesuatu itu Allah Ta'ala. Dengan sifat iradah Allah itu. Buat diri Allah Ta'ala dengan adanya kudrah di diri Allah Ta'ala itu. Baik. Kita tengok. Maka setengah ulama namakan ibraz, takluk tanjizi hadis. Apabila sampai masa Allah Ta'ala jadikan. Apabila sampai masa yang dikehendaki oleh Allah pada azali, Allah Ta'ala jadikan. Maka nyatalah kita faham daripada yang demikian itu menentukan dengan iradah itu bahawasanya yang berbekas, yakni yang memberi bekas dan menjadikan sesuatu makhluk itu dan menentukan sesuatu makhluk itu zat, yakni diri Allah semata-mata. Allah Ta'ala lah yang nak, Allah lah yang buat. Tetapi Allah Ta'ala buat tu dengan, yakni dengan
adanya qudrah di diri Allah dan iradahnya iradah Allah itu. Itu baru sempurna i'tikad kita. Allah buat. Allah tentu oleh kerana Allah Ta'ala ada iradah. Allah buat oleh kerana Allah ada qudrah. Siapa masak? Kita lah masak oleh kerana kita ada tenaga. Kita tak kata tenaga saya buat, tak kata lagu tu. Siapa masak ni? Tenaga saya masak. Tak, saya masak oleh kerana saya ada kekuatan. Itu contoh. Jadi siapa yang menentukan? Allah Ta'ala. Siapa yang buat makhluk? Allah Ta'ala. Oleh kerana Allah ada qudrah dan Allah Ta'ala ada iradah. Titik kat tu. Adapun perkataan orang awam, ni dia tak belajar. Orang awam ni orang yang kebanyakan. Tilikkan olehmu akan perbuatan khudrah. Itu yang tilik. Perkataan orang awam. Baik. Jadi orang awam ni dia kata perbuatan khudrah. Siapa buat makhluk khudrah. Dan berbekas tu khudrah. Siapa buat makhluk ni khudrah. Orang awam dia sebut lagi tu. Dan seumpama perkataan tu, maka iaitu haram. Dan kata setengah ulama makruh. Makrur iaitu memberi bekas. Baik, lagu ni. Maka haram dan makruh itu semata-mata saat kita tengok. Maka nyatalah kita faham daripada yang demikian itu bahawasanya yang beri bekas daripada menjadikan tu Allah Ta'ala. Dan menentukan itu diri Allah Ta'ala, iaitulah zat Allah Ta'ala semata-mata. Yang buat pun Allah, yang menentukan tu pun Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala tentu tu dengan sebab adanya qudrah dan iradahnya iradah Allah Ta'ala. Adapun perkataan orang awam, tilikkan olehmu akan perbuatan khudrah dan bekas khudrah dan seumpama kata perbuatan itu khudrah yang buat, maka iaitu haram. Dan setengah ulama menghukumkan makruh. Maka perkataan yang haram itu dan makruh itu selama tidak mengiktikadkan mereka itu orang awam akan bahawasanya qudrah itu beri bekas dengan sendirinya. Dia macam ni. Siapa buat alam? Allah Ta'ala. Siapa menentukan? Allah Ta'ala. Dengan sebab Allah Ta'ala ada iradah, Allah Ta'ala menentukan. Dengan sebab Allah Ta'ala ada qudrah, maka Allah Ta'ala buat alam ini. Yang buat diri Allah Ta'ala itu. Lepas tu, kalau kita duk kata khudrah Allah buat, iradah Allah Ta'ala menentu tu macam mana? Maka kembali kepada orang awam itu faham. Setengah hukum kata berdosa, setengah kata makruh lagu tu. Hak buat tu Allah Ta'ala. Itu hakikat. Tetapi yang menghukumkan haram itu, dia tengok keadaan. Kita tengok. Dan kata setengah ulama haram dan katanya makruh. Maka perkataan yang haram dan makruh itu selama tidak mengiktikadkan mereka itu akan bahawasanya qudrah itu beri bekas. Tapi kalau kata qudrah bukan diri Allah, ini bahaya. Siapa buat ni? Qudrah bukan Allah. Itu bahaya. Dia kata qudrah, dia ingkarkan diri Allah yang buat. Itu salah. Siapa buat alam ni? Qudrah Allah buat. Bukan Allah Ta'ala. Tu jadi kufur. Na'udzubillah. Kalau dia kata qudrah buat sebagai asbab, hakikatnya diri Allah yang buat, tu tak apa. Tu tak apa balik. Kita cakap saja dengan bahasa kita, tetapi yang buat tu Allah Ta'ala, etikot hati kita. Tu tak apa. Habis. Selama mana tidak mengiktikadkan mereka itu awam, orang awam,
akan bahwasanya qudrah itu beri bekas dengan sendirinya. Maka jika i'tiqadkan oleh mereka orang awam itu akan bahwasanya qudrah itu beri bekas dengan sendirinya, maka iaitu jadi kafir dengan demikian itu i'tiqad. Hak ni jadi salah. Siapa buat alam? Qudrah. Betul Allah Taala? Dia kata qudrah bukan Allah Taala. Itu jadi kufur. Nauzubillah. Tapi tak ada orang i'tiqad lagu ni. Tentu siapa dia buat alam ni? Qudrah buat. Qudrah tu dah ada di Allah. Allah buatlah. Ini orang panggil bahasa sahaja. Percakapan sahaja. Siapa buat alam? Allah Ta'ala. Hak betulnya. Hak cakap betulnya. Siapa buat alam? Allah Ta'ala. Dengan adanya qudrah di diri Allah itu. Itu tepat. Salah etikad siapa buat alam? Qudrah bukan diri Allah Ta'ala. Itu boleh jadi kufur. Na'udzubillah. Tak ada orang etikad macam ni. Tak ada. Kita etikad Allah lah yang buat. Cuma dia nak bagi beza di antara dua tu. Kena etikad Allah Ta'ala lah yang menjadikan. Kita jangan etikad hanya qudrah tapi diri Allah tak buat tu salah. Jangan etikad macam tu. Sikit lagi. Dan murad dikehendaki dengan mungkin itu takluk dengan dia oleh qudrah dan iradah itu, iaitu mungkin yang mutaqabilan. Mungkin yang mutaqabilan, yakni mungkin yang harus berlawan-lawanan. Macam perempuan dengan laki itu. Itu orang panggil mungkinat yang mutaqabilan. Laki lawannya perempuan. Perempuan lawannya lelaki. Kalau Allah Ta'ala nak seseorang itu, Allah Ta'ala nak menjadikan seseorang itu perempuan, maka tinggallah kepada seseorang itu lelaki. Allah Ta'ala nak dia ni lelaki, maka tak perempuan. Allah Ta'ala nak dia perempuan, tidak lelaki. Itu maknanya qudrah dan iradah Allah bertugas kepada benda mungkin yang harus berlawan-lawanan. Kalau Allah Ta'ala nak lelaki seseorang itu, maka tinggal perempuan. Kalau nak seseorang itu perempuan, tinggal lelaki. Tinggal menentukan lelaki pada seseorang itu. Yakni mungkinat yang mutaqabilat bertentang, yakni berlawanan setengah dengan setengah yang lain. Banyak bilangan, sebanyak mungkinat yang mutaqabilat itu dikira oleh ulama 12 perkara yang dinamakan mungkinat yang mutaqabilat. Secara umumnya 12 perkara ni dinamakan mungkin yang harus berlawan-lawanan. Mana dia? Ada dan tiada. Kalau Allah Ta'ala nak kita ni hidup, tinggal mati. Kalau Allah Ta'ala nak kita ada, tinggal hak kot tak ada. Itu satu. Dan segala sifat. Kalau Allah Ta'ala nak seseorang itu cerah, tinggal gelap. Kalau nak gelap, tinggal cerah. Itu contohnya mudah. Dan segala masa. Kalau Allah Ta'ala nak masa ni kita di masjid, maka tidak di lain masa ni. Contoh. Kalau Allah Ta'ala nak kita menghendaki pukul berapa mula, pukul berapa berhenti, maka masa tu tidak masa lain. Dan tempat. Sekiranya Allah Ta'ala nak kita berhimpun dalam masjid, tidak di tempat yang lain. Dan segala jihah. Jihah yakni segala pihak yang 6. Jihah ni dia ada 6. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Itu maksudnya. Itu jihah. Dan segala mikdar, ukuran, sukatan. Kalau Allah Ta'ala nak seseorang itu beratnya seseorang itu, contohnya 70. 70 lah dia tu. Kalau Allah Ta'ala nak dia ni 60. 60 lah dia tu. Maka ada itu bertentangan dengan tiada. Kalau Allah Ta'ala nak bagi ada, maka tinggal hak tak ada. Dan sifat seperti solah bertentang dengan segala sifat yang lain. Kalau Allah Ta'ala nak buat kebaikan kepada sesuatu, tinggal keburukan daripada sesuatu itu. Bertentang dengan segala sifat yang lain daripada sifat solah itu. Habis. Kalau Allah Ta'ala nak kita ni sihat, tinggal sakit. Kalau Allah Ta'ala nak bagi kita sakit, tinggal yang sihat itu. Dan masa yang tertentu, seperti sehari, bertentang dengan segala masa yang lain daripadanya. Dan tempat. Kalau Allah Ta'ala nak kita ni orang Kedah, dilahirkan di Kedah, tinggal negeri lain yang tertentu seperti Mekah.
Kalau Allah Ta'ala nak seseorang itu meninggalnya di Mekah, maka meninggallah di Mekah, tidak di negeri lain contohnya. Bertentangan dengan segala tempat yang lain daripadanya. Gitu. Jadi ni satu pengalaman yang mana kalau kita pergi ke Mekah, jangan kita kata kalau aku sakit, aku tak mau aku buat di Mekah, tak mau di Madinah, nak balik juga. Jangan. Ada seorang tu, orang tua, dia mengaji di pondok, dia pergi buat umrah. Dia buat umrah. Dia kata, oh, aku tak maulah mati di Mekah. Dia kata, aku nak balik mati di rumah. Payah anak-anak nak ziarah. Tok Isalih kata, bodoh, dia kata. Sakit di Mekah, no? Buat balik naik kapal terbang. Mati atas kapal terbang. Tanam di sini. Rugi. Sedangkan kita ni sangat-sangatlah kita ni bercita-cita supaya kalau duduk di Mekah nu kita boleh bersama-sama dengan ramai kekasih-kekasih Allah Ta'ala, bersama dengan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha, isteri Nabi yang Nabi kita cintai. Moga-moga kita bangun di akhirat nanti bersama dengan mereka. Cepatlah kita berkumpul dengan Nabi. Lebih-lebih lagi kalau di Madinah. Madinah tu sangat-sangat dicita-cita oleh ulama seluruh dunia. Seorang Habib yang berasalnya daripada Yaman sekarang ni masih tinggal di Madinah walaupun ditekan, walaupun dipantau oleh polis pergerakannya, walaupun ditekan untuk membayar dengan harga yang tinggi, tetap dia bayar. Kok mana pun dia kata, berat hatiku nak tinggal Rasul. Habib Zain di Madinah Al-Munawwarah, orang panggil Syafi'i Saghir. Imam Syafi'i kecil, alim sungguh dia. Kurus badan dia macam papan. Kerja dia ibadah, zikir, mengajar. Sekarang kita, masa satu ketika dulu, makanan harian dia apple sebiji belah dua untuk sehari. Habib Zain. Sekarang duduk di Madinah, tak mau keluar pada Madinah. Kalau boleh nak mati di Madinah. Ada lagu tu. Tu maknanya kalau kita pergi ke sana, kalau sakit kita kata tak apalah, redha. Kalau mati di sini pun matilah, nak ke bumi di sini. Jangan kata aku tak maulah sini, nak balik. Balik pun bukan semua pergi ziarah kita. Tamai SOP baru-baru ni. Raya pun tak boleh pergi. Betul pula. Dia kata raya ni untuk seronok. Pergi buat apa? Raya pun tak pergi, hari lain lagi tak pergi. Tok guru dulu atok raya sebab dah semua berimpun pakat pergi lah. Pada ketika itu supaya ingat orang yang kita sayang. Dah raya berimpun pun tak pergi, tambah hari lain. Lagi tak pergi lah ni. Gitu. Baik. Jadi semua itu ditentukan oleh Allah sejak daripada azali. Bertentangan dengan segala tempat yang lain daripadanya. Maka satu jihad yang tertentu itu seperti hadapan. Kalau Allah Ta'ala nak dia duduk di hadapan, tidak di belakang. Bertentangan dengan segala jihad yang lain. Dan miqdar, ukuran yang tentu seperti satu depa. Bertentang, yakni berlawanan dengan segala miqdar ukuran yang lain daripada satu depa itu. Maka kata syair Melayu, jadi segala benda yang bertentangan, berlawanan ni dia ada dua belah. Mana kita tengok syair ni, dengan segala mungkin yang takluk dengan dia, dengan mungkin itu oleh qudrah iradah Allah Ta'ala yang sedia, yang qadim. Jadi benda mungkin ni ditakluk, dibuat oleh Allah Ta'ala yang bersifat dengan qudrah dan ditentukan oleh Allah yang bersifat dengan iradah. 6 berbetulan yakni berlawanan dengan 6, iaitulah dia yang lawan itu. 6 lawan 6. Mana? Ada dan tiada, ada lawan tak ada, satu. Satu. Baik. Ada dan tiada. Dan segala sifat. Ada, lawannya tiada. Dan segala sifat. Sifat-sifat. Mana sifat-sifat? Kalau Allah Ta'ala nak sesuatu itu, contohnya kulit kita ni cerah, tinggal gelap. Kalau Allah Ta'ala nak sifat dia tu rendah, tinggal tinggi. Itu sifat. Dan masa. Kalau dia ni lahir pada masa ni, tidak masa lain. Kalau dia ni mati masa ni, tidak masa lain. Dan segala tempat. Kalau Allah Ta'ala nak dia itu dilahirkan seseorang itu,
hamba itu dilahirkan di Kedah, maka bukan negeri lain. Itu tempat. Dan jihah 6. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Maka dah jadi 10. Segala miqdar ukuran. Contohnya 1 meter, 2 meter, 3 meter. Dan kalian, yakni jengkal, hasta, ela, ukuran tangan. Dan ada dan tiada itu berbetulan keduanya. Yakni ada lawan tiada. Sifat yang tertentu berbetulan, berlawanan ia. Kalau Allah Ta'ala nak benda tu ada, maka tinggal tiada. Tempat yang tertentu seumpama Syam. Sepertinya. Contohnya Allah Ta'ala nak menentukan dia itu dilahirkan seseorang itu di Syam. Syam ni dia bergabung 3 negeri. Jordan, Syria dan Lebanon. Itu Syam namanya. Nabi berhijrah, Nabi berniaga ke Syam. Maka merujuk Syam itu kepada 3 negeri utama digabungkan di antara Jordan, Syria dan Lebanon. Ini kawasan sejuk. Itu Syam. Berbetulan dengan segenap yang lain negerinya. Kalau Allah Ta'ala nak seseorang itu dilahirkan di Syam, maka bukan di tempat yang lain. Masa malam berbetulan, yakni lawannya siang. Sehari dengan segenap lainnya masa bertentangan. Jihah barat berbetulan, yakni berlawanan dipandang. Kalau kita tengok sesuatu itu di pihak barat, maka bukan di timur, bukan di selatan dan seumpamanya. Dengan segenap jihah diketahui adik dan abang. Ini syair orang panggil. Miqdar sedepa dengan miqdar yang lain. Berbetulan tuan, tentulah yakin. Ambillah masalah syair yang miskin, ia riwayatkan daripada alim yang amin. Maknanya kita duk bincang hari ni iradah. Tutup Isoleh dia kata, apa kita mengaji hari ni, walaupun tak banyak, kita ambil lah sikit bagi faham. Dia kata kalau dah rugi minyak kereta, rugi minyak motor. Mau mengaji apa hari ni tak tahu, dia kata. Dia kata main pun tak tahu apa. Walaupun tak banyak, sikit pun tak apa dah. Hari ni kita bincang iradah, itu kita faham. Wajib kita beriman Allah ada iradah berdasarkan kepada nas-nas yang banyak, di antaranya innallaha yaf'alu ma yurid. Allah tak apa yang ia kehendak, maka iradah itu tentu ada pada diri Allah, sedia ada pada diri Allah Ta'ala, dan dengan iradah itulah Allah Ta'ala menentukan sekalian mungkin sejak daripada azali, bukan baru menentu segala-gala ni, bukan baru sejak daripada azali lagi. Hak ni hak kita nak kepada makrifah ni. Makrifah yakni apabila masuk ke dalam hati kita, apabila berdepan dengan sesuatu perkara, maknanya kita dah matang. Hak tu kita nak. Tapi kalau duk mengaji bab iradah, duk mengaji bab yang dikatakan takluk iradah, mai satu-satu perkara, puang tak boleh nak sabar, belum makrifah. Kayak kat Allah Ta'ala, kita menangis, mohon Allah Ta'ala jadikan hati kita ni dibuka segala hijab dan dimasukkan nur makrifah keimanan itu sehingga meresap ke dalam jiwa kita dan dapat kita ni taufik diberi oleh Allah Ta'ala mengamalkan seperti mana orang yang diberi makrifah mengamalkan di dalam kehidupan mereka. Ni payah. Semua beriman Allah Ta'ala ada iradah. Tapi apabila jadi sesuatu perkara, lambat makan sikit, pasal apa kita mengamuk? Allah. Itu Nabi kita insanul kamil. Nabi kita insanul kamil. Habibuna sallallahu alaihi wasallam bersangatan tawadhu, merendah diri Nabi kita, dan Nabi kita sabar, redha apabila Nabi kita pi tahun kesedihan itu sebelum mendapat perintah solat, maka meninggal bapa saudara yang menjadi benteng pertahanan, iaitulah Abu Talib meninggal dunia. Setelah 3 hari Abu Talib meninggal dunia, disusuli isteri yang kuat menyokong perjuangan Siti Khadijah. Lepas 3 hari meninggal pula isteri. Kuatnya hati Nabi, Allah Ta'ala buat sabar, redha, teguh, tak patah semangat. Tak duduk dalam rumah berkurung oleh kerana sedih isteri mati ini sampai tak buat apa dah. Terus Nabi bangun
oleh kerana ditekan oleh orang-orang Mekah. Dulu ni depa malu dekat Abu Talib. Depa malu kepada Abu Talib, maka depa tak sakiti Nabi. Oleh kerana Abu Talib meninggal, maka depa tekan, depa zalimi, depa hentam Nabi kita, hentam para sahabat Nabi kita. Nabi kita teguh dan Nabi kita pi ke Taif. Apabila pi ke Taif, orang maki Nabi, baling batu sehingga kan berdarah. Nabi kasih kepada umat, tak mau bagi darah tu jatuh di atas muka bumi. Nabi tahan dengan kainnya, takut bumi ni laknat kepada umat. Nabi tak mau, Nabi kasih, tahan. Malaikat mai, wahai Muhammad, kalau kamu redha, kami nak cabut bukit ni, kami nak hempak, musnahkan penduduk Taif seperti kami musnahkan kaum-kaum Lut pada satu ketika dulu. Baiknya Nabi, sabarnya Nabi, redanya Nabi, insanul kamil. Jiwa Nabi itu disempurnakan oleh Allah, kematangan Nabi itu begitu tinggi, maka Nabi tak ikut hawa nafsu. Nabi kata, jangan, biarkan mereka. Aku berdoa supaya benih-benih dalam sulbi mereka itu akan beriman kepada Allah satu hari nanti. Kita lagu mana? Kita lagu mana? Nah, kalau orang buat kat kita, dia kata, "Mai aku nak ajak sikit dia." Hantam pi biar pada muka dia. Kita Nabi dak. Jangan tak bagi malaikat musnahkan penduduk-penduduk Taif. Pasal apa? Semua ni Allah Ta'ala buat untuk tarbiyah dia, untuk memberi kekuatan kepada dia. Maka berdoa kepada Allah untuk menyelesaikan masalah. Kemudian dengan berkat Nabi ni sabar, maka kalau kita pergi ke Mekah, kita tengok orang India duk gulung kapek, tu ayat Zam-Zam. Inilah kesabaran Nabi, tak bagi malaikat hentam penduduk di Taif. Oleh kerana orang Taif lah yang pergi berdakwah di India, sehingga kan benua India itu menerima Islam. Daripada jasa keberkatan, kesabaran, redanya Nabi dengan apa yang ditentukan oleh Allah, yang namanya insanul kamil. Lagu tu. Tu Syekh Fahmi Zam-Zam apabila orang buat huduh kat dia, kita rasa salah. Cikgu minta maaf. Syekh minta maaf, ada salah silap. Apa yang Syekh kata kat cikgu? Saya ingat lagi. Cikgu pergi kat pintu kereta, minta maaf Syekh, lebih kurang majlis kami ni kekurangan. Apa Syekh kata? Tak apa cikgu, tak apa. Apa yang jadi ni Allah Ta'ala tentu, apa yang Allah Ta'ala buat, saya elok bagi saya. Elok. Tak apa cikgu, tak apa. Cikgu dapat hadiah. Ridha Syekh Fahmi buh di atas bau rahimahullah ta'ala. Itu kita nak dapat hak tu, moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, iaitulah ilmu yang berkat dan dijadikan nur makrifah itu ke dalam hati kita. Moga-moga apa yang kita belajar ni Allah Ta'ala bagi menjadi barakah dibawa dalam kehidupan kita, sehinggalah kita bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Baik. Kemudian last sekali yang kita bincang, Allah Ta'ala tentu semua ni sejak daripada azali. Maka hak Allah Ta'ala tentu tu orang panggil mungkinat yang mutaqabilat, yang mana ada 12 perkara, ada lawan tak ada satu, lepas tu masa, tempat, kemudian orang panggil arah, ataupun jihah, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Itu orang panggil ketentuan Allah Ta'ala, jihah di setiap jihah, ataupun miqdar, ukuran. Kalau Allah Ta'ala nak seseorang itu beratnya sekian, maka bukan sekian. Kalau Allah Ta'ala nak dia tu 60 kilo, seseorang itu berat dia, maka 60, bukan ukuran yang lain. Maka di situ sajalah insya-Allah kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Al-muta'alliqatani bi jam'il mungkinati, qudrah dan iradah itu bertakluk dengan perkara-perkara yang mungkin. Wallahu a'lam. Kita berhenti setakat ni dulu sebagai mukaddimah pendahuluan kita pada pagi ni. Maka insya-Allah perkara-perkara yang lain kita minta cikgu datang ke hadapan untuk menerangkan hal yang berkaitan dengan kuliah kita ni. Macam mana nak jalan topik ke, ataupun nak buat sekali ni kita katuk balik ke, lagu mana. Tu kita minta cikgu mem cakap lagu mana. Lepas tu dicadang nak buat maulid macam mana tu, itu cikgu lah. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kepada beliau kekuatan untuk menguruskan kuliah duha ni
supaya kita dapat berkumpul. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kekuatan dan kemudahan kepada cikgu dan kita semualah kesihatan supaya dapat kita mensyukuri dan dapat mengimarah masjid, majlis-majlis ilmu seperti biasa balik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina nar. Wa sallallahu wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.